Jeb pernah main sukan ni? Baru je nak main, tapi saya rasa dia macam ada elemen-elemen macam golf pun ada. Kroket. Mirip sukan golf, satu sukan yang saya kira agak baru dan yang boleh kita ceburi walaupun dah lama di negara kita, sekitar bermula lebih kurang 10 ke 15 tahun yang lepas. Dan malam ni kita bertuah untuk membawa sukan ini untuk kita bincangkan. Balik boleh tak? Ha? Bawa balik tak boleh? Boleh, selepas ni boleh. Jeb nak try? Jeb try. Saya ke? Jeb try. Awak pasti ni TXO, saya ni dah tak pernah cuba. Cuba tengok mana tahu. Boleh jadi satu minat baru dalam aktiviti harian Jeb Zulkifli. Tabah. Saya cubalah. Kalau tak masuk, jangan marah tau. Fokus. Oh, okey. Okey lah tu. Okey, itu nak kita bincangkan satu sukan baru yang mungkin pada anda, tapi pada mereka-mereka yang telah menceburi ataupun dah lama mengikuti perkembangan sukan ini, ianya agak menarik untuk kita jadikan satu aktiviti harian yang baru seperti mana yang kami lakukan. Semuanya selepas ini, pastikan anda terus bersama dengan kami dalam Planet Sukan sebentar saja lagi. Football. Welcome to Perlis 2020. Baik, itu dia sedikit sisipan tentang negeri utara tanah air Perlis yang kaya dengan pelbagai flora dan faunanya. Bagi anda yang mungkin pernah ke negeri Perlis, mungkin tidak akan melupakan kemanisan harum manis.
Awak tak pernah bawa walaupun awak berasal dari negeri Perlis kat. Setiap kali saya balik, habis harum manis tu. Assalamualaikum, terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami malam ini. Kita nak bincangkan satu sukan yang tadi kita dah tunjuk sedikit demonya yang mungkin akan jadi aktiviti baru untuk Jade, iaitu woodball. Saya dah pegang dah warna merah jambu ni milik saya lah. Sesuai untuk Jade. Jadi boleh bawa balik. InsyaAllah. Awak ni pandai je. Okey, Tezo, malam ni kita nak bercerita mengenai woodball. Okey. Bagi mereka yang dah biasa, mungkin dah biasa dengan aktiviti sukan ini, sebab dodgeball, floorball, foot golf antara sukan-sukan yang mula menempa nama dan juga mula mendapat satu keputusan walaupun tidak Dapat tempat lah di kalangan masyarakat. Tapi dia punya keputusan apabila beraksi di peringkat terbangsa mendapat satu pulangan ataupun hadiah kemenangan yang besar untuk rakyat Malaysia sendiri. Dikala kita memberikan tumpuan kepada sukan-sukan macam e-game, foot golf macam Jade kata, saya rasa sukan foot golf ini juga malam ini bertepatan kita bawa lebih tinggi, lebih jauh, lebih tengah untuk kita bincangkan. Woodball. Kenapa sukan woodball ini tak menjadi satu sukan yang dapat menarik perhatian dan juga hati masyarakat khususnya generasi muda. Itu nak kita bincangkan malam ini dengan dua tetamu yang cukup istimewa. Kita terbangkan daripada Universiti Malaysia Perlis di Utara Nun sana. Okey, jadi kita nak bawakan kepada anda dua orang tetamu kami, iaitu pada malam ini kita akan bincangkan woodball sekadar Di pinggiran. Pernah dengar lagu Francis Capita? Jangan suruh saya nyanyi. Saya tak akan suruh Jade menyanyi. Cuba, kenapa sukan ini berada di pinggiran sahaja? Itu nak kita bincangkan malam ni. Mungkin Adakah tidak benar? Adakah benar atau tidak? Itu nak kita bincangkan malam ni. Okey, Jade, mungkin boleh perkenalkan tetamu kita yang pertama di sebelah kanan Jade. Orang suka bagi saya tetamu yang nama panjang kena ni. Tapi okey, kita sahut jabatan pada malam ini. Kita perkenalkan di sebelah kanan saya Profesor Insinyur Teknologis Dr. R. Badli Shah Ahmad, Naib Chancellor UNIMEP. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, sihat. Betul tak tadi sebut? Betul. Perfect. Terbaik je. Boleh masuk universiti. Boleh masuk universiti UNIMEP. Tak. Dulu Universiti Tenaga Nasional. Okey, bro, okey, perjalanan semua okey. Alhamdulillah, Daripada semua Perlis sihat. sampai KL. Sampai hari Jumaat itulah. Okey. Jadi hari ini dah bawa 3 set untuk kita perkenalkan mengenai woodball ini, dan di sebelah kiri Okey, di sebelah kiri saya nak sebenarkan Haji Suhizaz Sudin, pengarah Pusat Sukan UNIMEP. Jadi alhamdulillah malam ni kita bersama dengan dua watak utama di sebalik sukan woodball ini yang nak kita bincangkan malam ini, yang nak kita perkatakan malam ini. Mungkin secara mukadimahnya bolehlah kalau Prof setuju atau tidak kalau kita katakan sukan ini sekadar di pinggiran sahaja. Terima kasih. Yalah, kalau tengokkan sekarang ni, kalau orang tanya, bila ditanya tentang woodball, mungkin ramai tak tahu kan. First time tengok mallet kan. First time tengok woodball, memang wood lah. Jadi kalau nak kata itu satu kebenaran, saya rasa ada juga benarnya. Dan saya rasa kita perlu tingkatkan lagi lah. Dia mana-mana sukan pun, kalau tengok sukan-sukan yang lama, dah lama kan, berpuluh-puluh tahun kewujudan dia. Dan woodball ini pun agak baru. Jadi tidak mustahil lah dianya masih lagi tidak begitu popular. Tapi nak kata dipinggirkan, saya rasa banyak juga aktiviti yang telah dilaksanakan. Mungkin dia tak trigger lagi lah. Mungkin orang tengok tak berapa, yalah, nampak untuk game orang tua. Dia kadang-kadang isu sukan ni, isu dia kata ni sukan orang tua. Jadi bila kata sukan orang tua, dia tak minat. Jadi saya rasa kita sebagai contoh, kalau sukan golf kan, dulu orang kata sukan orang tua juga. Tapi bila macam pemain-pemain hebat macam Tiger Woods, dia tiba-tiba dia melonjak kan, rating TV pun tinggi. Jadi saya rasa sebagai satu sukan yang baru ni, saya rasa memang perlu dilihat lah. Betul dia kata, bila kata dipinggirkan tu tidaklah sangat, macam-macam usaha dah buat. Cuma Tidak dia tepat 100%. tidak tepat. Okey. Cumanya dia belum trigger betul-betul lagi lah. Mungkin pemain-pemain woodball ni belum lagi tertonjol dia punya kehebatan itu kan. So mungkin kita boleh cari solusi yang sesuai lah. Mungkin malam ni akan kita cari towards the end program nanti, mungkin insyaAllah kita jumpa. Macam Haji sendiri, woodball itu sendiri, kalau kita sedia maklum, dulu Haji terlibat dengan sukan rugby. Dan sekarang ini, untuk mereka yang berada di luar sana lah, sedia maklum, mungkin ada yang memang tak kenal pun apa peralatan-peralatan yang digunakan. Boleh serba sedikit mengenai woodball ini, kedatangannya di Malaysia itu sendiri. Malaysia. Okay. Ya, woodball ni berasal dari Taiwan. Dan dia dibawa ke sini lebih kurang 10 hingga 15 tahun yang lepas.
Dan Perlis menjadi hub lah untuk pengguna woodball ini. Dia dibawa balik di Perlis oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis yang juga merupakan penaung Persatuan Woodball Perlis dan juga Chancellor UNIMAP lah. Jadi sokongan istana tu amat besar sekali bagi komuniti woodball di Perlis. Jadi di Perlis ni woodball ni boleh dikatakan setiap minggu ada orang main. In fact sekarang ni pun tengah berlangsung kejohanan woodball Piala Tuanku Raja Muda. Yang disertai oleh 40 agensi bermain every Saturday. So every Saturday ni ada je orang main woodball. So dengan harapan sukan ni akan popular. Dan di samping itu kita di universiti juga di UNIMAP, terutama saya dengan sokongan Prof Bat, kita banyak menggarap aktiviti-aktiviti woodball ni. Contohnya kita buat kejohanan antara jabatan dan kita membuat klinik-klinik woodball untuk sekolah. Dan in fact kita bantu juga agensi lain untuk set up dia punya woodball. Yang latest kita bantu Politeknik Shah Alam untuk set up dia punya woodball, equipment and so on lah. Dan saya rasa woodball ni boleh diketengahkan lagi sebab satu, peralatan dia murah. Kan? Mallet dan bola saja saya ingat lebih kurang dalam 300-400 ringgit dah dapat. Satu set. Dan mainlah sampailah rosak. So everybody can play. Dan nak set up tempat dia pun agak mudah. Jadi laman berumput dah boleh main. In fact dekat laman rumah pun boleh main. So saya tak ada masalah lah untuk woodball ni diketengahkan lagi. Kalau kita lihat dari paparan visual pertandingan-pertandingan, aktiviti-aktiviti seperti mana Tuan DJ cakap tadi, nampak begitu dah berkembang dia punya culture. Cumanya kenapa agaknya, apakah faktor-faktor yang barangkali mungkin menyekat untuk ia diterima secara meluas lagi, Prof? Ya, seperti sukan lain kan, dia kalau fasiliti, saya rasa fasiliti lah. Kalau sukan ni nak berkembang, pertamanya fasiliti tu kena ada. Dan dianya buka untuk orang awam, public contoh dia kan. So mudah dicapai fasiliti tersebut. Dan juga macam nak beli mallet semua kan. So dia mudah diperolehi. So itu salah satu kriteria penting lah sebenarnya untuk memastikan sukan woodball ni dapat diketengahkan lagi. Dan macam ini itulah. fasiliti di Perlis. Ini di Universiti Malaysia Perlis. Oh, di UNIMAP. Kita ada 24 fairway tu. So lengkap lah, dan dia dengan persana yang cantik dan juga sesuai, dan juga dia punya standard kan. Dia kena tengok kat padang tu. Kalau padang tu teruk sangat pun jadi tak seronok nak main. So dia kena ikut standard yang dunia punya supaya kita boleh main dengan betul lah. Yang tu kita tengok sebenarnya susah juga nak pukul ni. Sebab dia punya gate tu kecil. Keunikan dan juga dia punya keistimewaan. Tuan Haji mungkin boleh kongsi, kalau golf kita tahulah dia punya satisfaction ni kan dalam woodball ini sendiri. Okey, woodball ni dia punya challenging is the course itself. Fairway dia tu. Ada fairway yang flat. Yang flat, yang rata tu mudahlah. Kita ketuk bola dia ke depan, dia masuk. Ada fairway seperti di fairway kita, dia agak ada kontur. Maksud dia ada tanah yang tak rata. Jadi agak challenging lah. Jadi dengan saiz fairway 3 hingga 5 meter tu, bola mudah keluar dan OB lah. Tuan Haji ni macam ni tee off lah. Boleh kita kata tee off ini atau dekat fairway lah. Dia dekat fairway. Fairway dia macam golf ada tee box dia. Okey. Adakah surface ini surface yang standard ataupun kita memerlukan surface yang lebih rata? Tak, dia sebenarnya surface dia tak perlu rata. Pertama tak boleh rata lah, tak acil lah. Kalau rata dia elok je bola pergi. Dia kena turun bukit. So berlainan lapangan ni punya tu dataran yang berbeza lah untuk memberi kepayahan dalam tu. Jadi kalau woodball ni rasa macam nak putt sampai masuk gate lah, tapi dia kena ingat satu, accuracy dengan kekuatan. Kekuatan mungkin tak ada masalah, tapi nak dapatkan accuracy tu kadang-kadang dia macam OB. Atau lebih pukul tu keluar daripada gelanggang, dah kena satu penalti. Jadi penerimaan di Perlis ni bagaimana setakat ni? Penerimaan di Perlis agak baik. Boleh kata semua agensi di Perlis memang ada tim dan semua aktif bermain. Dan kejohanan dalaman antara jabatan pun selalu dilakukan. Dalam jabatan sendiri ataupun antara jabatan selalu dilakukan. Dan klinik-klinik dibuat, MSN pun menyokong penuh. Saya ingat di Perlis tak ada masalah. Semua sekarang kita nak
kembangkan. That is the issue. Bagaimana nak bawa ke selatan, Lembah ke Kelang negeri macam J? mana? Lembah Kelang sendiri untuk kami lah. Tak pernah pula kita nampak. Di Lembah Kelang ada. Di Lembah Kelang di Unit 10 ada kos. Okey. Kemudian di Batu tak silap saya ada dia punya Batu kos. Batu Cantonment. Tak silap saya lah. Okey. Sebab Persatuan Football Malaysia di situ. Okey. Jadi kejohanan-kejohanan bertaraf antarabangsa pun pernah dilakukan di situ. Okey. Contoh The Little Malaysia Open kat situ. Untuk tahun ini pasca untuk ialah COVID-19 sendiri, macam mana perkembangan untuk sukan woodball itu sendiri di Perlis dan juga di seluruh Malaysia? Di Perlis hari itu terhenti sekejap masa PKP dan sekarang disambung balik dengan kita jagalah SOP penjarakan dan so on kan. Jadi sekarang tengah berlangsung beberapa kejohanan lah yang main secara casual ataupun secara riadah rekreasi petang-petang. Dan satu keistimewaan woodball ni dia family punya recreation. Jadi satu family boleh bawa anak-anak main dan so on. Kalau untuk kumpulan berapa orang biasanya? Macam dia ada kategori individu, lelaki, wanita, untuk grouping ataupun kumpulan berapa? Untuk minima ataupun maksima? Okey, kalau tournament standard selalu 6 orang. Oh, okey. 6 orang. Kalau tim lah 2 lelaki, 4 perempuan. Itu kalau standard lah. Kalau tim event. Tapi selalu kita skor dikira individual dan untuk tim ni kita akan total up lah, dapat total skor. Makin rendah Ya, betul. maksudnya makin bagus lah. Makin bagus. Macam golf juga. Macam golf juga. Okey. Kita sedia maklum Tuan Encik kan, sukan ni telah dipertandingkan di peringkat Sukma. Tapi selepas Sukma itu Prof. Belum lagi. Sukma belum. Dah dibawa belum? Belum lagi. Di peringkat Sukma belum. Jadi mungkin Sukma yang akan datang di Johor, adakah sudah ada langkah-langkah ataupun satu mesyuarat atau apa yang dibawa untuk membawa sukan ni ke Sukma? Untuk makluman sokongan daripada Kementerian Belia dan Sukan, dia telah memberikan sedikit bajet lah untuk tambah fasiliti di UNIMAP. Jadi sekarang ni kita cuba memasuk ke Kementerian Pendidikan Malaysia lah untuk diperkenalkan di peringkat Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Sekolah Malaysia. So dari segi itu saya rasa kita telah mendapat sokongan lah daripada kementerian, terutama untuk memperkenalkan sukan ini di peringkat sekolah. Dan insya-Allah Sukma, sukan MSN nanti kita akan masukkan dalam tu. Dia saya rasa dia kena mula di sekolah dululah kalau kita nak jadi juara nanti, juara dunia nanti, kena mula di sekolah dan insya-Allah kementerian kalau beri sokongan kita akan bantulah sama-sama untuk mengetengahkan sukan ini. Macam sukan hybrid juga kan, kalau kita saksikan untuk macam woodball ini sendiri kan, dia macam hybrid kepada satu sukan macam golf dan juga sukan yang lain. Adakah ia sukan hybrid sebenarnya? Ke Bagi saya dia bukan hybrid, dia stand on its own, cuma dia adapt daripada dia ambil beberapa teknik daripada sukan golf. Itu saja. Okey, bukan sukan hybrid lah. Mungkin dari segi sejarahnya juga menarik kan? Mungkin Tuan Haji nak kongsikan sikit? Sepaham saya sejarah ni dia daripada seorang di Taiwan. Dia cipta sukan ni untuk riadah orang tua dia yang dah tua dan nak beriadah, so dia make use of whatever yang dia ada untuk buat sukan ni lah. Mungkin rasionalnya hari ni kita tengok bentuknya buat seperti botol seperti botol dan dibuat dalam bentuk kayu. Ini juga ialah kalau kita tengok bentuk kayu ni juga dia nampak lebih relevan dengan certain golongan sahaja. Prof mungkin setuju dengan saya atau adakah langkah-langkah untuk mewarnakan supaya ada tarikan di kalangan remaja khususnya? Itulah nampak macam ini elit punya sukan kan. Nampaklah sebab dia punya peralatan gitu. Dia bila kata elit tu sebenarnya bukan sebab gaya peralatan tu, sebenarnya nak dapat tu payah. Mana nak cari kan? Itu yang jadi tu. Tapi bagi saya tak ada isu lah. Dia bukan elit saya rasa. Tadi Tuan Haji Izzat kata dari segi kos tu tidaklah tinggi sangat. Tak seperti sukan yang lain yang tinggi kan kos peralatan tu. Yang ni saya rasa tak ada isu lah. Cuma macam saya kata kalau orang dah tahu ada fasiliti dan boleh dapat peralatan ni, saya rasa anytime bila-bila dia orang boleh main. Dekat mana-mana pun saya rasa boleh. Taman-taman awam pun antara yang beli kalau ada kat rumah ada ruang yang luas kan. Beli yang ni pasang,
boleh main suami isteri dengan anak-anak. Ya. Satu sukan yang boleh dipertimbangkan selepas ini. Barangkali mungkin dah lama sangat dengan sukan-sukan yang lain. Skipping yang sebenarnya kita pernah bawa. Mungkin ini juga boleh jadikan salah satu aktiviti harian bersama keluarga apabila setiap hari Ahad pagi atau weekend kan. Boleh bawa pelatan, mudah saja dan pergi. Tetapi itulah antara isu-isu yang kita bincang malam ini. Mungkin kurangnya pengendali-pengendali ataupun pemborong-pemborong yang mengeluarkan peralatannya untuk susu kita dapat ni. Jadi nak kena pergi ambil di Perlis ni. Boleh. Okey, esok kejap lagi kita akan pergi kepada soalan-soalan daripada pendengar Yang lebih panas penonton mungkin, kita lah Ini soalan di sejuk. Facebook kita sekejap lagi, tapi kita nak rehat sekejap je. Lepas kita nak saksikan dulu InSports kita pada minggu ini mengenai silat. Okey. Saksikan dulu. Baik. Okey, Teso, untuk mereka yang ada soalan dan mengharapkan sesuatu agar yalah sukan woodball ini ada nanti untuk kejohanan-kejohanan di Malaysia sendiri, anda boleh hantarkan pandangan anda di Facebook kami, iaitu di live Facebook kami Sukan TV RTM, dan selepas ini saya akan bacakan beberapa orang yang telah pun respon dan juga memberikan pandangan mereka tentang sukan woodball ni. Tapi sebelum tu kita akan saksikan dahulu. Bukan sekarang. Tak boleh. Saksikan dahulu apa kata Presiden Woodball Malaysia. Saksikan. To develop and improve the growth of the woodball sport at different levels, considering the fact that the sport is now played in schools, universities, colleges, corporate organizations, government agencies, in police and CUPs. We organize woodball workshops and competitions events at state, national and international levels annually. With the postponement of the 9 World Woodball Cup Championship and the 23rd Malaysian International Woodball Championship to next year, July 2021 in Perlis, it will give us ample time to prepare our selected players to better themselves in the competition and looking forward to achieve more gold medals. Okey, itu dia antara sisipan menarik dari Presiden. Peranan persatuan setakat ini, pandangan Prof. Setakat ni kalau ikut Presiden tadi memang aktiviti banyak dibuat lah. Actually bidding untuk World Cup ni pun sebenarnya bukan satu benda yang mudah lah. So memang dengan bantuan persatuan dan juga persatuan-persatuan yang kecil seperti di Perlis tu memang setakat ni dia memang beri sokongan lah. Memang tidak ada berbelah bagi dan masing-masing melaksanakan tugas dengan baik lah. Cuma itulah mungkin promosi segi-segi yang perlu dipertingkatkan. Perlu tingkat. Dari segi penajaan bagaimana? Mungkin Prof atau Haji? Penajaan semua adalah dilakukan oleh persatuan. Dan saya percaya persatuan telah berusaha untuk dapatkan penajaan yang saya menarik minat penajaan. Saya rasa insya-Allah memang akan ada penajaan yang besar akan masuk sebab dia akan disertai oleh lebih daripada 20 negara. Dengan satu huge mileage lah untuk all those sponsors. Macam untuk atlet-atlet ataupun pelapis-pelapis untuk woodball ini sendiri macam mana? Setakat ni lah di Perlis sendiri dan juga di Malaysia. Tak pernah pula kita dengar nama-nama pemain-pemain woodball kebangsaan. Kita nak sebab sekarang ni kejohanan adalah melibatkan kejohanan dunia kan. Jadi siapakah yang pergi untuk mewakili negara kita sini? Untuk pemilihan tu akan dilakukan oleh persatuan berdasarkan kejohanan-kejohanan yang tempatan lah. Seperti Malaysia Open dan sebagainya lah. Dan ada juga persatuan daripada persatuan yang akan buat pemilihan dan pelapis-pelapis daripada universiti sendiri, pemain-pemain daripada universiti, sebab kejohanan antara universiti juga ada diadakan dan daripada kejohanan-kejohanan inilah lahirnya pemain-pemain yang mewakili negara nanti. Okey, Jed, mungkin boleh Jed jadi pemain kebangsaan lepas ni kot? Boleh. Ada talent ni? Ada. Bakat. Tengok tadi pun okey. Jarak dekat okey, jarak sederhana tu macam tak apa nak nampak. Dia fairway dia paling jauh untuk macam kalau golf dia ada. Okey. Dia ranging daripada 50 meter sampai 130 meter. Kalau par 3 50-30 hingga 50. Kalau par 4 50 sampai 80. Kalau par 5 80 sampai 130. Dan dia ada juga dot leg.
Blok leg kiri atau kanan lah. Akan Daripada memberikan cabaran tambahan. Ya, betul. Okey, kita boleh baca tengok Facebook je, tengok apa pula diperkatakan oleh peminat-peminat pemerhati sukan kita. Okey, daripada Azwan Nasir Tanah Unimap, Perlis mantap katanya disyorkan agar KBS sediakan grant khas ataupun peruntukan kepada setiap negeri untuk rancakkan lagi sukan woodball ini selain masukkan sukan ni seperti kita katakan tadi. Ni daripada mana? Sukma. Atlet. Azwan. Saya tak pasti sebab saya tak boleh nak tengok, nak pergi kat profil dia, tapi terima kasih Azwan. Dan seterusnya daripada Syahir Ed Nana, semoga pemain woodball dipertandingkan di peringkat Sukma. Itu antara harapan. Dan kita pun nak saksikan juga sebenarnya Sukma sebab Perlis antara negeri yang ada 7 laman untuk woodball itu sendiri. Tetapi Pahang juga antara mereka yang terkuat juga, atlet woodball yang terkuat juga. Jadi bagaimana ini memberikan satu cabaran sebab Perlis ni sebagai laman rasmi lah untuk woodball itu sendiri. Sebagai hub. Sebagai hub sendiri. Jadi Tapi Pahang nampak lebih menonjol. Itu soalannya. Betulnya? Cabaran tak sebenarnya? Satu cabaran juga. Dia woodball ni dia macam game ni macam golf. Kadang-kadang you di atas, kadang-kadang you di bawah. Dia bergantung pada performance masa tu. Hidup bagaikan roda lah. Ya, betul. Dan saya boleh kata kat sini kita sentiasa berusaha untuk jadi yang terbaik lah. Laman di Malaysia ni kalau untuk woodball lebih kurang 7 Perlis. 7 Perlis saya ingat lebih kurang dalam 20. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Okey, kita kena pergi ni TSO. Lembah Kelang sendiri kita kena melawat ni. Ini antara permainan yang diadakan. Boleh Haji ataupun Prof sendiri? Kalau tengok yang ni, dia tak banyak rumput kan. Dia tak kisah tak semestinya rumput juga sebenarnya. Ada juga yang macam ni yang ke tanah ni boleh juga buat. Dia dah ada beach sekarang. Dia yang Beach susah. Bagi saya lah, saya main ni ada 2 benda yang susah lah woodball. Satu, bila kita pukul kuat, dia OB. Terkeluar daripada itu. Okey. Dia bukan, game ni bukan masalah kekuatan tau. Kalau kita kuat, dia terlebih OB. Ataupun kalau kita tembak tak betul kan, dia ke tepi. Bila ke tepi, tak boleh nak pergi tembak tu. Kena tolak depan lagi. Baru boleh tu tembak kat gate dia. So itu cabaran utamalah. Ini suatu kejohanan Sukan Malaysia. sukan Malaysia. Ini yang Ini dah pernah dibawa sebenarnya dah dalam Sukma. mungkin sebagai pertunjukan saya sebelum pergi. Mungkin ini antara yang dah, kalau ikutkan kepada apa yang telah kita ni mungkin dah pernah dibawa dalam sukan Malaysia dan mungkin dah menjadi satu platform sebelum ianya dibawa lebih menyeluruh. Cumanya kenapa agaknya mungkin kalau ada remaja yang generasi muda lah malam ini menyaksikan kita, mungkin boleh berikan pandangan atau pendapat di Facebook kita aja Dah ada dah. Okey, Macam Nur Azhar kata jemput Hadi ke Perlis untuk kenali lebih woodball. Itulah kita memanglah dia orang Perlis. Yelah, sebab itulah Nur Azhar nanti kita datang. Ada Liga Woodball, Piala Tuanku Syed Faizuddin Putra antara jabatan Siti Umrah Azhar Tahniah Perlis menjadi tuan rumah untuk woodball dunia walaupun tertunda sebab COVID. InsyaAllah akan diadakan dan jadi catat sejarah. Kalau boleh, kalau ada mereka-mereka yang dari negeri lain yang mungkin kali pertama malam ini menyaksikan ataupun melihat dengan lebih dekat woodball, boleh memberikan pandangan pendapat kenapa anda tidak menjadikan woodball ini sebagai salah satu sukan ataupun aktiviti harian anda. Itu antara nak kita tanya Kita juga. nak lonjakkan sebenarnya antara sukan-sukan. Ini kajian, literature review lah. Ada markah malam ni ke? Adalah markah dia. Mungkin Prof akan bagi. Okey, jadi untuk Prof sendiri, sukan ini sendiri seperti Prof katakan tadi, sukan orang yang berusia. Jadi macam mana kita nak tukar skeptikal pandangan ini kepada golongan yang memilih untuk bermain game macam online ataupun e-games itu sendiri kepada sukan ini? To transform the culture. Macam mana kita nak tukar tu? Susah tu soalan tu. Saya cuba jawablah. Dia kalau lihatkan sejarah sukan ni yang betul-betul melonjakkan satu sukan tu orang muda lah. So macam mana kita nak tarik? Kalau boleh nak tarik orang muda. Supaya dia tu terkenal, jadi orang akan ikutlah. Yang pertama, dia tak perlu handsome lah kan. Janji dia mesti suka nampak untuk macam promosi ya. Untuk tujuan promosi kena. Kan. Kalau nak ambil kami berdua boleh. Boleh Kita tak boleh lah. Boleh bincang. Dia sebab bila kata sukan tu dia mesti muda dan dia memang nampak atlet lah dia punya tu kan. Barulah yakin. Sebab sukan ni macam bola kan, dia very fit. So
penampilan atlet tu. Itu yang salah satu yang bila anak muda tengok ni, dia nak jadi macam Presentable lah. Presentable lah kan. Presentable. Kurus sangat pun macam tak Kurus kena. sangat tadi. Macam nampak sukan terjun pula. Dia kena atlet. Tak, bagi perempuan okey, lelaki. So bagi saya anak-anak muda ni kita kalau dapat seorang idola main ni, dia memang top, dia pernah jadi juara, saya rasa meletup football ni di Malaysia. Ya, kalau kita bandingkan, kita cuba bandingkan e-games antaranya. Mungkin sebelum ini ada yang mengatakan bahawa ia satu sukan yang tidak membangunkan minda, tetapi sebenarnya e-game juga mencabar the intelligence seseorang itu. Jadi sukan football sini, kalau Petua Haji sini, adakah ia juga berada dalam golongan atau kedudukan yang akan mencabar dari segi kita punya focusing, akan mencabar kita punya intelligence dan sebagainya? Ya, sangat mencabar. Sebab dia memerlukan fokus dan juga actually kita battling dengan diri kita sendiri. Macam mana kita kontrol emosi. Betul. Kan? Kalau kita main football, satu flight 4 orang, kita tengok yang first tu, dia tee off, tengok dia tee off kuat pula straight pula, kita tend to follow. Itu yang selalu kita tak boleh kontrol emosi tu. Jadi satu mengajar seseorang tu untuk kontrol emosi dan macam mana kita nak dia buat manage kita punya permainan tu. Macam mana strategi kita nak letak bola kat sini, kenapa perlu buat kuat, kenapa perlu pukul slow dan sebagainya. Dia agak susah nak memahirkan, tapi bila dah mahir, seronoklah. Dan saya dulu masa mula main pun, saya ingat benda ni mudah. Okey. Kan? Sebab masa main golf, main golf masa mudah. Benar bila main football, mudah ni. Saya silap. Silap jangkaan. Silap jangkaan. Rupanya ada dia punya challenge ni lah. Jadi adakah hari ni dah buang set golf? Di rumah? Okey. Tak. Hanya jadi sila Bawa dua-dua sekali. Dua-dua Bawa dua-dua sekali. Senang nak keluar 3 hari ya. Tidak 2 hari je. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau main di padang golf tak boleh ke untuk ni? Boleh. Adakah itu law-nya atau kita harus Boleh lah, tapi dia tak boleh permanent sebab nanti nak bertukar dengan orang main golf, dengan woodball. Dia tak boleh sekali dalam padang yang sama lah. Tak, macam surface yang ada di Perlis yang apa kita tengok tadi, semuanya yang berumput. Tak adakah satu surface yang seperti golf punya Tak ada. Dia patah. Ni green. Green tak boleh ada. gitu. Dia semua green. Dia woodball Tak, semua. maksudnya kerataan dia tu. Tak bolehkah yang smooth je? Ada. Dia macam fairway dia tu, dia punya ketebalan, dia play around dengan ketebalan rumput tu. Yang bila rapat ke gate tu, patutnya rumput lagi nipis. Okey. Dan dia ada 2 jenis fairway, satu permanent, satu temporary, sementara kan. Sebab kalau sementara selalu buat di padang lapang and so on. Kalau permanent macam yang kita ada di Unimap, itu permanent lah, memang dah gazette kan, ini padang football. Memang kita letak kat situ untuk main football lah, macam setengah-setengah tempat tu. Bila ada tournament, baru dia set up padang tu. Sebab nak set up mudah je. Letak gate dengan tarik tali je. Boleh kita guna macam rumput tiruan kan? Boleh. Dia lebih rata, lebih... Boleh, tapi saya rasa kita tidak perlu mengikut SOP, tidak mengikut standard. Biasanya tak kisah ada SOP ke tidak. Cuma saya nak beritahu padang ni dia ada tahap kesukaran juga sebenarnya. Okey. So terpulang kepada pengalaman pemain tu, kalau dia dah biasa main lama, dia tahulah design macam mana padang tu, yang mudah, yang pertengahan, yang ataupun susah. So saya rasa kita perlukan ramai pakar tu untuk dia macam ni, bila sukan tu mula main susah, orang akan lari tak? Dia kena tengok mungkin ni padang ni berapa level dia. Saya rasa itu kena hati-hati masa nak buat promosi nanti. Kita kena tengok padang yang tahap kesukaran itu macam mana. Supaya kita boleh bagi tahu dia kan. Kalau tiba-tiba main susah, lari orang nanti. Dia macam golf jugalah. Dia ada padang golf yang menjadi kegemaran dengan golfer pilihan kan. untuk new beginner, newbie lagi sukar, lagi susah. Itu akan memberikan satu cabaran. Kerana dalam sukan ni dia perlu ada satu challenge yang maksimum kan. Betul. Memang betul lah tu, kalau kata macam setengah orang tu dia suka challenge diri dia sendiri. Setengah tu macam new beginner, dia for the sake of trying, dia susah lah, tak nak try. Setengah orang tu dia punya attitude is they want to challenge themselves. Kalau orang yang sukakan cabaran, dia sukalah. Jadi Jid, lepas ni mungkin jadi satu amalan. Lepas ni saya akan cuba belajar accuracy itu, ketepatan dalam membuat balingan, bukan balingan lah, pukulan. Okey, kita nak lihat seketika lepas ni, kita akan kembali semula untuk segmen Pot Sport. Nak tahu apa dia aktiviti kita pada minggu ini, saksikan lepas ni. Dan terima kasih juga kepada yang beri komen di Facebook. Teruskan komen anda dan saya akan bacakan sekejap lagi. Okey.
Okey, terima kasih. Masih lagi dalam Planet Sukan, kita bincangkan satu sukan yang dinamakan sebagai woodball. Ya, Bola kayu. Bola kayu. Siapa bagi terjemahan tu? Betul lah, bola kayu. Okey, baik. Yang dikatakan sekadar di pinggiran. Tapi bila kita dah berbincang dengan Prof dan Tuan Haji, nampaknya sukan ini boleh dibawa ke peringkat lebih tinggi dan boleh menjadi satu rutin mingguan ataupun rutin harian juga bila mana ia sudah diperkenalkan di peringkat antarabangsa dan membabitkan barisan pemain-pemain kebangsaan. Tak apa, mungkin sepatutnya kita akan berkenalan pula dengan pemain-pemain kebangsaan yang sudah menceburkan diri dalam sukan woodball. Lepas ni tak ada alasan lah. Maksudnya macam, alah aku injet ni lah, lutut lah, ini tak ada kena-mengena. Siapa yang ada masalah ni boleh main untuk bola ni lah ataupun bola kayu ni. Okey, tapi menurut mereka-mereka yang mengikuti kita di Facebook kata susah nak dapat peralatan, mungkin tak trending, tak cukup lifestyle-nya. Jadi cuba baca dulu. Azlan Jamaluddin, dia kata dah lama dengar. Tapi macam sukan baru foot golf, tapi nampak seperti foot golf dapat tempat di hati peminat. Kena banyak lagi promosi, ini pandangan. Nur Azah katanya kita perlu sukan ni sebenarnya membentuk emosi, perlu lebih fokus dan salah satu aktiviti sukan family. Fairuzin Abdul Majid, komersialkan di padang golf. Ini tadi kita dah bincangkan tadi juga supaya jadi lebih trending. Kalau di Kedah permainan ni berada di mana ya? Izian Najibah dan Khairi nak main dekat mana? Dekat Klang Valley ni. Tambah satu soalan lagi boleh? Boleh. Kalau di Kota Damansara di mana? Cakap aja Klang Valley, satu tempat je sudah. So, okey, ini antara Okey, Prof, ini soalan-soalan. Ini literature review yang agak menarik untuk kita buat satu kajian. Betul. Kena duduk buat satu tesis ni. Ke dah ada tesis? Belum lagi. Dah ada. Ya, bermain di padang golf tadi. Ini antara mereka remaja yang nak yang cuba memberikan pandangan. Mungkinkah Kita pergi? Kita cuba? Minggu depan. Kenapa tidak dibawa ke sana? Setup dia berbeza. Sebab di padang golf dia punya jarak tu lebih jauh. Kita pendek kan? Sebab pukulan bola dia lebih jauh sebab dia bola kecil. Ni bola kita besar. Jadi agak sukar untuk dapat distance yang jauh. Sebab kita punya par 5 pun maksimum 130 meter saja. Sebab 130 meter ni lebih kurang par 3 saja kalau golf. Kalau kita pendek kan tu Haji? Kalau Kita custom? Kalau kita custom mungkin boleh. Tapi dia punya fairway tu kena buat satu arrangement lah. Special arrangement lah. Kena siapkan lah. Adakah ini satu influence yang boleh kita kaji lebih mendalam towards generasi muda yang mereka memerlukan satu sukan yang nampak lifestyle yang menarik, colourful dan sebagainya. Mungkin Prof, pandangan dan pendapat. Kalau kita lihat remaja dia suka lasak sebenarnya kan. So yang ni nampak macam relax. Ya, macam kita ni nak relax. Kita nak relax. Relax, tolak betul jalan kan. Kopi sekejap. Ya. Tapi itulah kadang-kadang sukan saya kata bukan sekadar dia kepayahan tu, tapi image sukan tu sendiri. Macam main game pun mana ada bergerak sangat kan. E-game kan. Tekan butang lah. Tapi dia robust lah. Saya tengok remaja ni satu dia nak yang challenging, satu lagi yang robust. So ini satu cabaran lah kita nak gerakkan untuk dia orang ni. Tapi bagi saya apa-apa sukan pun sebenarnya dia kena mula daripada bawah lah. Kita kena latih daripada bawah. Dan jadikan dia sebagai satu yang boleh memberi pulangan. Itu sebenarnya sukan ni. Orang nak jadi jutawan sekarang ni kan. Main e-games ke. So, macam mana kita jadikan woodball ni satu perlawanan yang satu game lah, satu kerjaya. So, apabila sukan itu menjadi satu kerjaya, seperti sukan-sukan yang hebat seperti tenis tu, saya rasa memang meletup lagi lah ni. Cuma ke arah situ. Tapi Prof ni kata tak susah di Kedah di mana peralatan tak cukup. Jadi apakah dia punya penyelesaian yang boleh kita ambil dan bantu mereka-mereka yang telah menyuarakan pandangan mereka? Itulah, kita insyaAllah kita akan cuba kerjasama dengan sekolah untuk bantu mereka untuk buat padang woodball ini. Sebab salah satu memang saya kata tadi fasiliti itu tak ada. So kita akan dapatkan, sebab nak dapatkan mallet ni sebenarnya taklah semudah macam peralatan yang lain. Dia kena ada tempat tertentu sebab dia memerlukan spesifikasi yang tertentu untuk mallet ni. So di sekolah-sekolah kita akan cuba masuk dan kita akan bantu buat padang woodball tu berserta dengan mallet dan peralatan ni. Saya kata dengan cara tu boleh kita masuk di sekolah, insya-Allah. Anak-anak remaja ni bila dia tengok boleh main di sekolah, dia boleh datang dan main. Dan kita buka. Okey, di UNIMAP adakah dibuka untuk masyarakat secara umum ataupun hanya tertutup bagi mereka-mereka? Kita buka untuk buka public. Buka untuk public.
Untuk Okey. promosi macam mana? Mungkin kita dalaman mungkin yang lebih tahu kan. Macam ni kita terpaksa macam membuat hebahan melalui mungkin ada Facebook ataupun hebahan yang perlu orang awam ni dapat untuk tahu lebih lanjut Yalah. mengenai peluang yang mereka ada untuk sertai sukan ini sendiri. Kalau kita buat sebarang event yang berkaitan dengan football, kita akan buat hebahan di media sosial dan juga kita hantar surat jemputan dan sebagainya lah. Dan kita juga go on air dekat Radio Perlis untuk sebarang Kena pakai event. radio RTM ni. Pakai radio RTM. Apa ni? Lepas tu kita pula buat selalu public yang akan datang orang sekitar Okey, lah. baik. Okey, dah Prof, coming to kita dah di penghujungnya, mungkin kejohanan dunia yang akan tiba Langsung nanti. nanti. Apakah sudah ada gambaran-gambaran bahawa seluruh masyarakat di Perlis sudah diberitahu, dimaklumkan perkara ini, atau kami juga di Lembah Kelang juga sudah terasa bahangnya? Saya rasa sebelum ni kita nak buat untuk tahun ini kan, tapi dibatalkan. Sebenarnya sebelum tu lagi dah kita dah buat promosi, hebahan, banyak juga tempat melalui sekolah-sekolah pun kita buat juga, melalui kementerian. Tapi bila ditangguh ni kita terpaksa buat semula lah untuk panggilkan balik makluman kepada semua tentang perlawanan ini, dan saya rasa ini satu peluang Malaysia untuk menunjukkan bahawa football ni boleh berkembang pesat di Malaysia satu hari nanti, dan kita akan menghasilkan jaguh sukan football insya-Allah. Baik, di mana kedudukan football selepas kejohanan dunia ini nanti? Mungkin dalam tempoh 3 tahun? Akan continuously akan ditandingkan di Sukma, itu harapan saya lah. Sebab kalau kita tahu mungkin sekali di Sukma, kemudian selain semua sebagai sukan jemputan, saya it's not that enough lah. So kita perlu regularly lah jadi player tetap dalam Sukma. But this is the only way untuk sukan ni lagi berkembang lah. Adakah kejohanan dunia ini akan dibawa secara langsung di RTM barangkali? InsyaAllah kita cuba dapatkan siaran tu lah daripada syarikat-syarikat yang berminat untuk membuat siaran langsung tersebut lah. Di RTM? Di RTM boleh. Di RTM kami ada. InsyaAllah. Itu kena bincang tepi dulu. Banyak kita kerja yang perlu nanti esok. Okey, menarik sekali perbincangan kita malam ni. Kita dah dapat satu finding yang promosinya harus lebih hebat. Tetapi di utara tanah air sudah berkembang. Sudah nampak makin rancak. Jadi anda harus ke Perlis. Itu salah satu tarikannya. Tak ada alasan. Kenapa kena pergi Perlis, tengok keindahannya sawah padi yang terbentang. Perlis pun baru cuba tadi. Okey, Cik. Terima kasih Prof. Terima kasih Haji kerana sudi bersama dengan Planet Sukan malam ini. Okey, terima kasih juga pada penonton dan juga mereka yang telah pun memberikan respon di Facebook kami, dan kita akan reply satu persatu nanti. Rupanya Prof dan Haji ni ditemani oleh pelari pecut Asia Tenggara. Nasir Bizar Muhammad ada, cuma tak ada dalam kita. Itu untuk kategori lain Untuk kategori. kita bawakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.